Saya Faridah binti Yunan dari Kampung Batu, Ya. Danau Ipoh. Saya nak tanya satu soalan. Apakah hukum orang yang memakai botok dan umpamanya? Terima kasih. Sama. Terima kasih. Botok tahu ya. Dia sok kawar dulu. Nampak. Botok ni dia asal daripada botulinum toxin type A. Ya. Itu botok. Jadi botulinum toxin diambil ujung aja bot, itu. Ya. Botok ya, botok. Toxin. Jadi sebenarnya masalah ini tidak jelas betul-betul ya. Tetapi kita berpendapat, ulama kita berpendapat, kita rujuk kepada keputusan yang dibuat oleh ulama daripada luar negara ya, yang menyatakan bahawa BTL atau botok itu dihasilkan daripada sumber-sumber yang meragukan ya. Dan juga kemudaratannya ya, kemudaratan yang dialami akibat penggunaannya amat besar ya. Di samping itu juga kebanyakan mereka yang menggunakan suntikan benda tadi BTL botok ni lebih cenderung kepada kepentingan yang dilarang oleh syariat Islam ya. Dengan sebab itu bila mengkaji perkara itu yang tak jelas, kemungkinan dia mengandungi bahan-bahan yang najis ya, mungkin najis mughalazah aja ya, tidak tahu ya, maka fatwa ya yang diputuskan oleh muzakarah fatwa kebangsaan ini sebagainya, makanya tuan-tuan tu mungkin dah baca surat khabar dia dulu cerita ni, menghukumkan bahawa penggunaan suntikan ya botox ni untuk tujuan kosmetik adalah haram hukumnya. Haram ya. Jika satu tujuannya haram tadi, jika kandungan ya dalam botox tadi ya atau botulinum toxin type A ni dihasilkan dari sumber yang haram, sumber yang meragukan dari segi syarak, atau yang boleh membawa kemudaratan kepada manusia, pada orang yang mendapat suntikan tersebut, hukumnya haram. Ini keputusan kita. Yang kedua, suntikan yang dilakukan bagi mendapatkan kecantikan semata-mata atau bagi tujuan kata gharar, penipuan. Itu oh sebenarnya bukan macam itu dia ni. Dia ni udah umur sekian, tapi bila itu turun 30 tahun. Misalnya ya. Ini tidak diharuskan dalam Islam. Ya. Bagi kesimpulannya, botok ni setakat ini diharamkan, ya, diharamkan dalam Islam. Walau bagaimanapun, suntikan botok ni untuk tujuan perubatan. Ya, kalau suntik diperlukan untuk tujuan perubatan dengan syarat ia dilakukan oleh ahli pakar, doktor pakar lah, yang bertaudiah, bukan sembarang orang lujuk je kan. Ya, doktor pakar yang bertaudiah adalah diharuskan, tapi diharuskan itu mengikut kadar keperluan. Tidak hukumnya. Maknanya kalau untuk perubatan yang amat diperlukan, boleh. Ya. Tapi dia mesti dilakukan oleh kalau doktor pakar, ya, yang betul faham dari sudut itu. Jadi untuk mengelakkan daripada bahaya. Apalah kita cari benda-benda yang baik, cari yang lain. Ya. Jadi orang dulu ada lumur cantik ya. Barang tempatan misalnya. Jadi itu dari segi berbahaya. Yang pertama dari segi bahaya, yang kedua dari segi benda itu dikhuatiri mengandungi najis.
najis, mughalazah itu. Dia kata dengan sebab itulah ya, kita tak berani nak mengatakan benda itu halal atau boleh dimakan. Ya, kecuali kalau keadaan darurat yang terpaksa ya, perubatan mana darurat yang terpaksa. Tak ada pilihan lain, macam itu saja. Itu boleh, baru boleh digunakan. Jadi habis soalan dia. Jadi sila hadis kan, begitulah maknanya kita di dalam hidup ni memang macam-macam ya. Nafsu kita nak itu, nak ini. Eloklah kita yang ada ni kita baiki. Kita syukur Tuhan jadikan kita mata kita, telinga, pandangan, badan sihat, dan kesyukuran ni kita bukti dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Janganlah kita fikir-fikir dengar sana orang ini cakap ini, dengar soal khabar ni, ada iklan ini, iklan itu. Sedangkan kita ni dah elok cukup dah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, cuma kita hendaklah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.